Peranan kita untuk membentuk keluarga kita menjadi lebih berintegriti juga dimainkan peranannya oleh kita. Apatah lagi dalam soal mengasuh, membesar, mendidik anak-anak. Suami ni tuan-tuan boleh harap, tapi harapan tu tak tinggi sangat. Sebab dia, tadi Datuk Gan tanya tentang siapa Nabi paling sabar. Kalau kita tanya soalan antara mak dengan ayah, siapa paling sabar dalam mendidik, membesar, mengasuh anak-anak? Yang paling sabar ayah. Paling sabar ayah. Malam, tengah malam nak menangis, pukul 2 pagi. Wah, ayah biasa sabar ya. Sabar. Tidur sampai pagi. Tak ada sedar langsung. Yang korang sabar mak, bangun pukul 3, bagi susu, pergi kanan, burp dulu, tidur pukul 4. Esok nak kerja. Ayah macam biasa sabar je lah. Tak tahu. Lepas tu ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih sahabat saya Al-Fatih Ustaz Haji Zakaria Osman selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Deputy Commissioner of Police Datuk Haji Ghazali bin Haji Daud, yang saya hormati yang bahagia Puan Sri Zainah binti Osman, Pengerusi Persatuan Keluarga Polis ataupun Perkeb Malaysia, yang saya raikan juga SAC Datin Sri Datuk Zalina binti Muhammad Arifin, Naib Pengerusi Perkeb Malaysia, pengarah-pengarah Jabatan PDRM dan Ministeri, pegawai-pegawai kanan polis, pegawai rendah polis, seluruh warga Sang Saka Biru, dan tak dilupakan kepada seluruh warga keluarga besar ahli Persatuan Keluarga Polis Perkeb Malaysia, dan ada juga Puspanita dan juga Puspadara, seluruh tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Apa indikator keluarga bahagia? Pertama sekali, indikator keluarga bahagia betul apa yang disebutkan oleh Ustaz Zakaria tadi. Isteri tunjang, happy wife, happy life. Itu basic dalam mana-mana family. Kalau isteri happy, satu rumah happy. Kalau dia tak happy, satu rumah tak happy. Jadi itu memang tunjang utama. Tapi selain daripada itu, indikator keluarga yang bahagia, number one, dia mesti pasangan itu terdiri daripada orang yang mental sihat. Kalau dia tak waras, memang masalah. Sebab itu orang tua-tua, sebelum dia nak ambil jadi menantu, dia pastikan orang yang nak kahwin dengan anak dia tu mesti ada, kalau orang lelaki lah, mesti ada 3 ras. 3 ras dia panggil. Pertama, waras. Kalau tak waras, jangan kahwin. Itu akan jadi keganasan rumah tangga. Ni kalau tanya di sebelah, banyak statistik fakta itu banyak sekali keganasan rumah tangga. Makin menjadi-jadi. Kenapa ianya berlaku? Tak waras. Lepas itu Jawa kalau tanya apa khabar, dia tak jawab baik, waras. Waras ni mustahak. Sekarang ramai orang tak waras. Kalau nak cerita ratio orang tak waras, orang banyak sekarang di Malaysia. Dalam dewan ni dia tak waras. Cuma dia makan ubat tu dia elok sikit. Kalau tak makan ubat, dia nyanyi dah dia. Waras mustahak. Ras pertama waras, yang kedua beras. Beras ni simbol ekonomi. Baik tu ekonomi mustahak. Laisa bil mal kullu syai'in gagal, wa bil fulus kullu syai'in lulus. Ada fulus lulus. Dan ras yang ketiga, ni saya tak cerita lah sebab kita ada budak-budak juga yang menonton online. Ni saya tak cerita sangat. Tapi kalau tak ada ras yang ketiga ni pun masalah jugalah. Ni pandai-pandai lah teka sendiri apa ras yang ketiga. Lambat. Tapi apa yang mustahaknya adalah mental yang sihat. Sebab itu dalam falsafah Jawa, izinkan saya berkongsi, indikator seorang suami yang baik itu, dia mesti ada 5 ngah. Dia panggil ngomahi, ngingoni, ngayomi, ngayemi, ngeloni. Number one sekali adalah ngomahi, mesti menyediakan tempat tinggal. Indikator kebahagiaan itu. Kalau kahwin dengan anak kita tapi duduk bawah jambatan, tak jadi. Mesti sedia rumah, bukan kita materialistik.
Tak ada semua beli pun, rumah sewa pun jadilah. Kalau boleh elok kalau duduk nama tua, esok jadi kelahi, panjang masa kelahi. Cari rumah. Yang kedua, ngingoni, boleh memberi nafkah zahir. Basic ni. Bukan yang cerita nak hajiat, takmilat, tahsinat. Tak, yang basic. Makanan, minuman, pakaian, perlindungan, keselamatan. Benda basic. Yang ketiga, ngayomi, mampu melindungi kepada pasangan itu. Kemudian ngayemi, mampu memberi kedamaian. Kemudian ngeloni kalau bahasa jauh, peluk. Maknanya boleh memberi nafkah batin dengan baik. Maka ini indikator kebahagiaan. Adapun bagi seorang isteri, kalau pasapah Jawa mesti ada 5 I. Bakti, hati-hati, gemati, gemi, welas asi. Nombor 1 sekali bakti, mesti patuh, taat, setia, tak berbelah bagi kepada sang suami. Patuh, setia. Yang kedua, hati-hati, waspadalah. Sekarang ni banyak godaan di luar, cinta platonik, alumni banyak, boya prai lama muncul dan bagai-bagai. Mesti waspada, hati-hati. Yang ketiga, gemati, mampu mengatur rumah tangga. Artinya, kalau seorang isteri bukan kewajipannya mengemat rumah, tidak. Tapi biarlah rumah tu gaya orang kahwin. Ini kita datang suruh rumah bujang juga. Mana kita kenal suami dia masa bujang, itulah rupa rumah dia. Kita datang nak kahwin, tu juga rupa rumah dia. Tilam tak bersarung ada di luar, buat nyamuk atas lantai, serupa rumah bujang. Kata, ni kan dah kahwin. Apa tak kemat, entah mengapa. Jadi tak sesuai. Kemudian gemi ni pandai urus ekonomi. Antara indikator orang dulu adalah isteri ni dia mesti pandai urus ekonomi. Ini saya akan sentuh sekejap lagi. Sebab rupa orang buat kajian perbandingan antara wanita dan lelaki, tahap integriti tertinggi wanita. Wanita paling tinggi, jaga bab amanah ni mungkin kita tinggi sekali. Sebab itu orang tua-tua dulu suka kalau isteri itu menguruskan ekonomi keluarga. Maka sampai mereka kata, carilah wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur, katanya. Kan? Maknanya wanita ringan di sumur, rajin bekerja, boleh bercuci di sumur, di telaga, perigi di sungai, boleh membasuh semua. Kemudian hemat di dapur, dapur dia champion, masak macam-macam. Hangat di kasur, kasur ni bahasa Jawa maknanya katil. Teka sendirilah bermakna malas nak bulan-bulan. Pandang lain macam malas ke nak cerita. Tak pandai-pandai baca doa bagi faham. Orang tak boleh cerita. Dan kelima, welas asih, memiliki rasa kasih dan sayang. Sebab itu kalau kita tengok Ustaz Zakaria, umumnya orang meletakkan faktor ekonomi sebagai faktor mustahak untuk kebahagiaan rumah tangga. Kita ni masa cinta semua kita tak kisah kerana bulan bintang, benda tu lautan api kena. Dah, bila kita dah berumah tangga, kita kena terima kenyataan ekonomi mustahak. Duit ni tuan-tuan, ni khusus kepada yang bujang-bujang di sini ya. Duit memang tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit rasa nak mati, jangan main-main. Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang boleh hilang kalau tak ada duit. Kerap sangat tak ada duit, orang pun menyampah juga. Duit tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur tak lena juga. Layan YouTube lah sampai pagi jawabnya, tak boleh tidur. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi untuk sihat perlukan duit. Sebab itu orang kaya panjang umurnya berbanding kita yang tak kaya ini. Apa sebab? Kesihatan tu dia beli dengan duit. Saya pernah jumpa orang ni, menyelit sikit ya. Dia ada satu orang saya jumpa di Pahang lah. Dia umur, saya ingat 70 lebih. Jalan pun lebih ini. Main golf tak apa-apa dah. Lepas tu macam-macam penyakit lah. Kemudian jumpa beberapa bulan, tengok smart lah. Rambut pun dah hitam-hitam, dah smart semula lah. Saya tanya, Datuk, apa rahsia ni? Tiba-tiba ni rupanya dia pergi buat stem cell. Stem cell ni kalau kita jenis tak duit, tak boleh buat. Stem cell ni duit. Dia buat stem cell untuk rawat sendi lutut, anti penuaan, anti aging dan juga untuk diabetes ni. Harga rawatan stem cell ni bergantung pada jumlah stem cell yang kita perlukan. Selalunya dalam lingkungan 50 hingga 100 juta stem cell.
Kos purata 100 juta stem cell ni dalam lingkungan 70 hingga 80 ribu ringgit. Itu kalau anti-AG. Tapi kalau sekali kita pakai untuk lutut lah, knee osteoarthritis tu dalam lingkungan 25 ribu sampai 40. Elok semayang diri, main golf, bagai-bagai. Pagi atau petang main golf, tak balik-balik. Bayangkan. Jadi saya tengok, inilah dunia. Kesihatan, beli. Cuma kita tak boleh beli mati je lah, jamu apa semua. Tapi sihat, bukan duit. Pergi farmasi tak bawa duit, nak sihat apa? Pandang je lah ubat tu. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi nak dapat ilmu, pakai duit. Kena pergi sekolah, pakai duit. Nak belajar sampai ke Mesir, pakai duit. Semua pakai duit. Orang bodoh nampak cerdik kalau ada duit. Tapi orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Awak duit tak ada. Ini orang tak hormat. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Tetapi bukanlah malam ni kita fokus tentang masalah duit semata-mata, tidak. Selain daripada tuan-tuan pesan, selain daripada waras, selain daripada berat, juga adalah faktor keserasian seiring sejalan. Kalau kita tengok orang tua-tua pesan, jangan berkasih tapi hati tak bersih. Jangan setia tapi hati tak seia. Jangan sejalan tapi tak berpedoman. Jangan sesampan tapi berlainan haluan. Jangan sepakat tapi berlain niat. Jangan sepiring tapi berlain gunting. Jangan sepinggan tapi berlain makan. Jangan seperiuk tapi berlain duduk. Jangan sebelanga tapi masam muka. Jangan serumah tapi tomah menomah. Jangan sekelambu tapi siang malam cemburu. Adat hidup suami isteri, pandai-pandailah bawa diri. Tahu menenggang berbagi hati, tahu mengalah bertahan diri. Mana yang salah sama baiki, mana yang kurang sama diisi, mana yang hilang sama dicari, tulus ikhlas sampai ke mati. Adat hidup berumah tangga banyak elok tapi ada buruknya. Jika tidak bijak menghadapinya, disitulah punca sengketa. Jadi ni kurang lebih lah, tak boleh nak ulang lebih-lebih sebab atas ni kurang tak ada pandai sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Ustaz Zakaria, kalau kita melihat kepada wacana kita malam ni berkaitan keluarga berintegriti, keluarga yang disegani, saya ingin menekankan premis bahawa peranan paling besar untuk membentuk integriti dalam keluarga terletak pada seorang isteri ataupun ibu. Bukan kita menafikan peranan itu sepatutnya dimainkan oleh suami ataupun bapa, tetapi melihat kepada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Hawa. Ini satu kelebihan yang perlu diguna sebaik mungkin. Sebab itu dalam soal integriti, wanita dengan laki-laki kalau dibuat perbandingan, wanita paling tinggi integritinya. Itu sebab di negara kita, daripada lebih kurang 45,000 jumlah banduan di negara kita, hanya sekitar 10% saja wanita. Padahal syaitan tu dia tak kira laki perempuan, dia nak mengganggu, nak menggoda, dia tak kira siapa-siapa. Tetapi bagaimana orang perempuan ada satu kekuatan di dalam jiwa dia untuk tidak terikut. Dan ini adalah benda yang memang dalam darah daging seorang wanita. Ada satu kajian pernah dibuat, Profesor Roger Stair, dia buat satu kajian tentang moral DNA test. DNA test dia mengkaji moral manusia. 60,000 orang responden, 196 negara di seluruh dunia. Dia buat generalisasi dalam kajiannya bahawa wanita itu jauh lebih jujur berbanding orang lelaki. Itu tak dapat dinafikan. Sebab itu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin hebat di seluruh dunia, sebagai contoh, Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt, dia jadi Perdana Menteri Denmark, dia terajui Skandinavia sejak daripada 2011 sampai 2015. Zaman dia letakkan Denmark sebagai negara yang paling bersih rasuah di dunia. Selama 2 tahun berturut-turut dalam indeks persepsi rasuah antarabangsa Transparency International tahun 2013 sampai 2014. Dan dia berjaya jadikan Denmark sebagai negara berpendapatan tinggi,
dan berada di tangga ke-6 dunia dengan KDNK per kapita mencecah hampir 67,000 US dollar. Orang perempuan, dia punya perang dengan rasuah luar biasa. Begitu juga di New Zealand. New Zealand duduki tangga kedua senarai indeks TI, dan New Zealand pernah ditadbir oleh 2 Perdana Menteri wanita selama 4 penggal berturut-turut. Bermula dengan Jenny Shipley daripada Parti Nasional, digantikan pula oleh Helen Clark dari Parti Buruh, mentadbir negara itu, dan dia menduduki tangga terbaik senarai indeks TI, Transparency International. Begitu juga Chancellor Jerman Angela Merkel, siapa tak kenal? Dia letakkan Jerman sebagai negara ke-12 daripada 175 daripada negara yang paling bersih rasuah di dunia. Sebab itu orang perempuan, dia punya tahap integrity, no doubt about it. Bahkan bagi kami yang mengaji pengajian Islam ni, ada satu kitab yang ditulis ulama, kitab Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal ini mencatatkan nama 4,000 orang perawi hadis yang ada problem, yang ada pernah berdusta, adalah buat kerja-kerja tak bayar upah, pekerja, benda begitu. Jadi daripada 4,000 nama itu, Az-Zahabi mengatakan tak ada seorang pun ulama wanita. Itu tingginya nilai seorang wanita. Sebab itu ingin kita menjentik kesedaran dan juga semangat kepada puan-puan, khususnya malam ini. Peranan kita untuk membentuk keluarga kita menjadi lebih berintegriti juga dimainkan peranannya oleh kita. Apatah lagi dalam soal mengasuh, membesar, mendidik anak-anak. Suami ni tuan-tuan boleh harap, tapi harapan tu tak tinggi sangat lah. Sebab dia, tadi Datuk Gan tanya tentang siapa Nabi paling sabar. Kalau kita tanya soalan antara mak dengan ayah, siapa paling sabar dalam mendidik, membesar, mengasuh anak-anak? Yang paling sabar ayah lah. Paling sabar ayah. Malam, tengah malam nak menangis, pukul 2 pagi, wah, ayah biasa sabar ya, sabar. Tidur sampai pagi, tak ada sedar langsung. Yang korang sabar mak, bangun pukul 3, bagi susu kiri kanan, burp dulu, tidur pukul 4, esok nak kerja. Ayah macam biasa sabar je lah, tak tahu. Lepas tu ayah dia tahu beli susu je, buat susu tak ada. Suruh ayah buat susu, pukul budak. Dia tak kerti. Lepas tu adakan lagu yang Cat Stevens nyanyi, Yusuf Islam. Oh nek your mother, oh nek your mother. Ada orang tanya bila nak keluar pada, tak keluar-keluar. Mana pada di ujung sekali. Apa sebab pada lambat? Sabar banyak sangat, sabar. Kadang mak lah hantar anak balik asrama, MRSM, Kuantan, ke mana daripada Kuala Lumpur. Dalam kereta ayah bawa, mak duduk sebelah, anak duduk belakang. Daripada Kuala Lumpur cerah sampai Kuantan, mak berhenti. Awak belajar elok, muka senang, sampai pada jalan, pom-pam, berhenti sekejap kemeluh lah. Sambung pula lagi, wah, sampai MRSM. Ayah bila nak turun salah anak, apa nasihat pada anak? Dengar cakap mak tu. Mak bagi ya. Mak itu tak boleh harap sangat lah tuan-tuan. Tapi nanti Datuk Gan akan terang, tak adalah bagus, kenalah tumpah sikit. Tapi saya sebab kena depend pada muslimat ni, perempuan ni. Kerana perempuan besar. Betul lagi, kita berhadapan dengan generasi platinum. Anak-anak kita ni generasi platinum, kelompok the native gadget. Mereka sangat memahami dan tak boleh lepas daripada gadget. Tadi Datuk Zali sebut anak kita generasi millennial, generasi Y. Y ni keep asking why. Kenapa dia Jabatan Perangkat Malaysia dia kategorikan umur kita ni pertama pre-baby boom. Ini umur 65 ke atas. Kalau negara kita kelompok ni dah tinggal 4% saja, tak ramai. Kemudian ada baby boom umur 47 sampai 64. Kata-kata dalam ni ada yang baby boom lah. Dia kurang dalam 16% daripada negara kita ni penduduknya. Kemudian ada the baby bust ataupun Gen X umur 34 sampai 46. Ini dalam 21%. Ada generasi the echo of baby boom atau Gen Y. Ini umur 13 sampai 33. 21% adalah kelompok ini. Dan ada pula generasi net atau Gen Z. Generasi Z umur lahir sampai umur 12. Ini lebih kurang dalam 38%. Sebab itu generasi Y ini atau generasi millennium ini, generasi yang terkenal berfikir di luar kotak. Mereka rasa nak bercakap, dia bercakap. Mereka sangat celik teknologi terkini, IT savvy.
dan sangat kuat main telefon. Kalau tuan-tuan perempuan bagi dia orang telefon, dia boleh buat macam-macam pada telefon itu. Saya pergi tadi mesyuarat dengan Datuk Seri Mufti. Sebelah tu adalah ketua-ketua jabatan. Ada ustaz nak bencik, dah tua dah. Dia punya telefon, dia punya wallpaper, dia boleh bergerak. Saya tanya, Ji, macam mana buat? Aku pun tak kerti cucu dah. Cucu dia kode-kode, wallpaper dia bergerak. Saya kata, tak habis ke bateri? Aku pun tak kerti juga. Cucu pinjam atuk punya handphone habis lah. Ada sekali mesyuarat Keselamatan Negeri. Orang duduk, keluar bunyi handphone lagu. Lagu Korea. Dia tu nak bencin dah, puan macam mana nak pandang. Kata macam Seri lagu, cucu pun dah terpandang. Budak sekarang umur berapa dia main? Sebab itu kita tak boleh mengelak generasi ini. Generasi ini Ustaz Z, dia punya prinsip, aku ada type, aku like, aku swipe. Dia like. Dia tak suka, dia swipe. Dia peduli apa? They don't care what you know. Ini generasi, dia tak kira, dia tak percaya siapa. Kerajaan ke, polis ke, mufti ke, jakim ke. Dia tak peduli. Aku like, aku swipe. Dia dah tak hormat pendapat orang tua. Yang dia percaya Asyik Al-Google. Yang dia percaya yang baru Asyik AI. Kita cakaplah berbuih-buih malam ni. Oh naklah kita ni menjaga ni berdasarkan fakta Perdana Menteri Jerman. Ya ke Ustaz ni? Dia buka Google, dia tak percaya. Ya, kita malam mufti. Kan dia temberang ni kita malam ni. Dia double check malam lagi. Ni betul ke ni? Buka live malam ni PDRM. Yang tengok ceramah kita apa komen dalam? Ada diskaun saman tak? Itu ya. Dia tak peduli apa kita cerita. Tak percaya buka. Excuse me, kelas, where ada diskaun? Ada saman-saman. Bukan tadi. Saya ingat dia peduli, kita cakap apa? Ini Gen Y. Jadi tuan-tuan, puan-puan, susah. Kita jangan buat masalah dengan inovasi gawai dan gadget ini. Kita tak boleh cipta satu penghalang. Tuan-tuan, kalau kita menghalang digitalisasi, keluarga kita akan jadi buta huruf. Sebab sekarang ini, dulu kita ada visual literacy, kita ada computer literacy, kita ada information literacy. Sekarang digital literacy. Orang yang tak tahu digital, dia dikategorikan sebagai buta huruf. Mana di kampung, kalau ada saudara mara kita tak pandai guna handphone, tak pandai guna PC, tak pandai guna laptop, buta huruf tu. Tapi literasi digital dia panggil. Sebab itu macam kita pejabat awam, digitalisasi pejabat awam, kerajaan target 2025 100% celik digital. Selepas daripada ini cashless. Bermula tahun ni 2023 sampailah 2025, kita punya perkhidmatan semua dah tak ada lagi jumpa orang counter, no such thing. Semua online, semua secara digital. Apa sebab? Zaman itu dah sampai. Cuma masalahnya adalah teknologi ni menghilangkan sifat insani kita dan anak-anak kita. Itu problemnya. Pertama saya melihat Ustaz Z, the problem of intention deficit. Problem masalah tak ada tumpuan lagi dah. Dalam satu family kita dah tak ada tumpuan. Masing-masing duduk dalam alam masing-masing. Tidak ada tumpuan. Sebab itu saya sering mencadangkan kena ada detox digital. Detox digital berarti kena ada sempadan. Kita tidak usik peranti atau gadget kita tu bila waktu tertentu. Mungkin balik rumah, di rumah letak dalam telefon, charge tak payah usik-usik lah. Offkan saja ke sampai pagi esok ke. Kena ada detox digital. Kerja-kerja juga, family, anak-anak ni kena mainkan peranan utama. Sekarang ni dari segi problem of intention deficit ni, generasi anak-anak kita sekarang kita panggil generasi 1 minit. Generasi 1 minit ni susah nak didik tuan-tuan perempuan, susah. Macam kami ceramah, saya buat ceramah, kita kadang ceramah sejam, masuk ke dalam YouTube, dalam Facebook misalnya. Generasi macam tuan-tuan perempuan yang jenis dengar ceramah dalam kereta sejam, dah hampir pupuh dah generasi ni. Generasi sekarang generasi seminit. Dia nak mendengar ceramah ni seminit. Kalau tak, aku tak suat. Dia scroll je. Dia nak kalau boleh ceramah tu 3 saat je. Hendaklah kita takwa kepada Allah. Yes,
Habis, cukup. Dia tak ada nak amma ba'du. Dia tak ada masa. Dia generasi SWAT. Generasi SWAT, dia boleh komen, dia boleh apa. Itu generasinya. Baru-baru ni ada cikgu mengeluh. Budak-budak sekarang tanya soalan periksa banyak-banyak, jawab semua pendek-pendek. Oh, kenapa kau Melaka dijajah Melaka? Sebab boleh. Dia jawab. Kenapa kau Portugis ni? Sebab boleh. Semua sebab boleh je. Macam mana nak adap dengan generasi ni? Itu susah. Kemudian kedua, the crisis of authority. Crisis of authority ni, they don't follow title. They follow courage. Budak-budak sekarang dia tak peduli pangkat apa. Boleh ke, Timbalan Mufti ke, Jakim ke, orang 1 bintang, 2 bintang, berbintang-bintang, dia tak peduli. Yang dia hormat, siapa berani? Orang yang berani melawan, berani anti-establishment, berani berbeza, berani tak ikut orang lain baju Melayu, dia pakai congsam misalnya. Dia berani menongkar orang ni hero. Macam mana gaya nak berhadapan dengan generasi macam ni? Sebab itu benda-benda macam ni susah. Kemudian kita berhadapan dengan the age of disruption. Disruption ini, semua dasar, semua polisi, semua perancangan kita akan mengalami disruption. Ada gangguan. Kenapa boleh diganggu? Kerana anak-anak muda sekarang, dia ada senjata. Tuan-tuan ada pistol. Yes. Tapi jangan lupa anak-anak kita di luar, mereka ada senjata lebih kuat. Apa dia? Sosmed. Sosmed lebih bahaya daripada pistol. Sosmed boleh melaporkan apa saja di seluruh dunia. Dia letak je atas dashcam dia satu kamera, dia boleh ceritakan apa saja. Dia tak puas hati dengan kita. Tuan-tuan saman dia tak puas hati. Dengan dashcam tu saja dia boleh ceritakan apa yang berlaku. Dia tak puas hati dengan kita ceramah malam ni, dia cari mana poin yang tak betul. Dia boleh kerat potong, dia sebarkan. Sebab itu senjata ini, the age of disruption. Dia mengganggu kepada dasar kita, polisi kita, perancangan kita, idea kita. Dia akan disruptkan benda itu. Sebab itu cabarannya banyak. Kalau nak cerita cabaran, pening kita malam ni. Maka siapa yang boleh mainkan? Pada pandangan saya, puan-puan, ibu-ibu. Sebab perempuan ni cakap tak berhenti. Biar sampai dia pening, tak apa. Kita ni membesar kerana letteran mom. Ayah mana dia beletih. Kadang mak kan dia nak suruh anak bangun, tapi dia punya ayat panjang sangat. Tapi bangunlah budak-budak tu. Kau orang ni apa nak jadi dah pukul 10 dah tak bangun lagi ni, burung. Kalau tak bangun, mati semua burung ni. Kenapa nak keturunan kau? Nak suruh bangun je. Dia nak mandi kita. Maghrib tak mandi lagi, apa nak jadi ni? Ayah mana ada ke? Ayah dia batuk. Anak mandilah dululah. Tapi sekarang ayah batuk je COVID pun anak tak takut. Batuk kopol tak takut. COVID itu takut lah kalau batuk. Sekarang dia dah. Jadi kalau kita nak mengenangkan susah, memang susah lah. Beza zaman kita budak lain lah, anak-anak cucu kita. Tapi ada bagus, cakap putih mana. Budak-budak je kan, hi guys. Hi guys aja. Hi guys, Encik mana? Buat video YouTube banyak kan. Jadi kita doa pada Allah lah, Allah jaga kita, jaga keluarga kita. Sebab cabarannya kuat, pada dia kita berserah. Wallahualam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini masalah rumah tangga semakin hari semakin rumit. Dulu nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Tapi sekarang pagi menikah, petang berpisah. Pagi menikah, petang bertingkah. Pagi menikah, petang minta fasah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, cakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dengar-dengar dah bercerai. Ini realiti yang berlaku sekarang. Tapi bukan di negara kita, di seluruh dunia pun sama. Problem rumah tangga ni di mana-mana berlaku. Masa mula-mula nak kahwin, cari proposal ring. Bila dah proposal ring, nak tunang pakai engagement ring. Lepas tu bila dah kahwin, jadi suffering. Nah, itu pun masalah. Sampai orang putih ada satu kata-kata,
First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu proses dalam rumah tangga. Maka bagaimana kita nak keluar dari kemelut ini? Ringkas saja. Kalau nak berjaya dalam hidup, cari contoh teladan. Dalam bab rumah tangga, mari kita menengok kepada kedua kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Saudara-saudari sekalian, Nabi ini isteri dia bukan seorang macam kita. Isteri dia ramai. Nabi ni kata Anas bin Malik ada 9 isteri. Tis'ah niswah, ada 9 isteri. Ini hadis Bukhari Muslim. Umumnya isteri Nabi ni ada 11 orang. 2 orang meninggal masa Nabi masih hidup, 9 orang yang hidup lepas Nabi wafat. Tapi Nabi ni rumah tangganya, jangan kita ingat rumah tangga Nabi hari-hari gembira je. Tak ada bergaduh hari-hari, keluarga bahagia. Tak ada. Nabi pun bergaduh je sebab poligami. Sebab itu poligami kalau tak bergaduh, something wrong somewhere. Saya dulu kadi, bukan kedi. Kedi main golf. Saya kadi, pegawai takbir agama. Saya kadi daerah Temerloh. Kerja kadi ni NCR, nikah cerai hujung. Kerja saya. Jadi orang poligami, orang masalah, dia datang jumpa pejabat agama. Saya menengok, kalau orang kes poligami, katalah dia minta, Tuan Kadi nak jumpa. Saya tanya apa masalah? Saya poligami. Berapa tahun? 2 tahun setengah. Saya akan kata, bang begini bang, awak tak payah cerita awak punya masalah. Kawan tolong cerita masalah awak. Dia pula heran. Macam Ustaz tahu masalah saya? Kasyaf ke? Pekat kaca. Masalah orang poligami sama seluruh dunia. Skrip dia sama saja. Kalau ceritakan panjang forum kita malam ni 5 minit je bagi. Dia ayat nak kahwin mula-mula, saya kahwin dengan abang ni bukan nak ambil hak abang, bukan nak kacau isteri abang, bukan nak kacau keluarga abang. Saya ni anak mencari bahu tempat meletak kepala dia. Tempat nak mengadu nasib. Puan-puan, nak mengadu bukan pada bahu, pada sejadah. Bentang sejadah sujud minta pada Tuhan, bukan pada bahu laki orang, bukan kerja kita. Minta pada Allah. Ini contoh sajalah. Untuk nak bela lah. Orang akan marah. Tapi memang masalah. Tapi macam mana Nabi buat? Isteri Nabi adakah? Isteri Nabi ada geng-geng juga. Dalam hadis daripada Aisyah, daripada Bukhari Muslim. Geng pertama isteri Nabi, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Saudah. Ini satu geng. Satu geng lagi, Ummu Salamah and the gang. Dua ni tak pernah sama. Cemburu, bergaduh dan sebagainya lagi. Apa yang mustahak di hujung pertemuan ini? Marilah kita bersabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Sabar. Jadi suami hendaklah adil. Kasih merata besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas, kerana setan selalu mengipas. Jadi suami hendaklah cerdik, supaya perahu tidak terbalik. Jadi suami kena pandai, supaya tidak kita bercerai-berai. Jadi suami biarlah senonoh, supaya hidup ni tidak hari-hari bergaduh. Jadi suami hendaklah sabar, supaya hidup tidak bertengkar. Kepada isteri pun sama. Jadi isteri muliakan hati, tak setia kepada suami. Tahu membela, pandai memberi. Tahu menimbang belapang hati. Kepada mertua bermanislah muka. Kepada ipar duai berbaik sangka. Suami isteri luruskan hati, supaya insya-Allah kita ini hidup bercerai mati. Mudah-mudahan. Sekadar itu, wallahu a'lam.